Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan para peserta yang sedang menyaksikan kita hari ini yang menyertai webinar Bangkit Wanita sidi ketiga hari ini. Kita pula hari ini memang menarik, terutama buat wanita-wanita memang suka punya, iaitu jana income bisnes tudung tanpa kedai. Tanpa kedai pun kita boleh juga buat bisnes tudung ni. Jadi kita topik ni akan disampaikan oleh panel yang berpengalaman dalam bidang bisnes tudung ni lah. Jadi tanpa membuang masa, kita persilakan Puan Madiha Mustafa untuk menyampaikan perkongsian beliau. Okey, silakan Puan Madiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada puan host kita, Puan Aida, dan juga pihak Mingguan Wanita kerana menjemput saya pada hari ini menjadi salah seorang panel dalam program Bangkit Wanita. Seperti sedia maklum, hari ini kita share pasal bisnes tudung daripada rumah. Dan saya cerita sedikit latar belakang saya bermula lah. Waktu tu saya masih dalam pengajian, saya ambil jurusan syariah. Kawan-kawan masa tu semua pakai tudung labuh. Dan saya tengok berapa harga yang mereka mampu beli tudung yang mereka suka masa tu. Asalnya saya gunakan sedikit duit PTPTN tu untuk memulakan bisnes. Asalnya nak buat income saya saja, seronok-seronok untuk bayar duit yuran, bayar duit sewa. Setiap minggu saya akan ulang alik ke KL, ke Kedah. Ulang 2 minggu sekali lah untuk restock. Lepas saya belajar tu, saya dah rasa saya kena ambil serius bisnes ni kan. Asalnya saya jual dengan orang sekeliling, tengok tudung yang mereka pakai, apa tudung yang saya nak jual. Masa tu saya fokus pada satu konsep saja, saya jual tudung orang lain. Saya tak keluarkan produk sendiri pun. Lama juga saya jual produk orang lain tu dalam 5 tahun. Saya kumpul dulu followers. Saya buka page. Bagi orang kenal siapa penjual, apa yang kita jual. Macam tu. Kita kenalkan satu konsep supaya bila orang nak cari tudung bidang 60 contoh, dia tahu nak cari kat mana. Cari kat mana. Macam gitu. Lama jugalah saya study dan mencipta satu konsep bisnes ni lah. Lepas belajar tu, saya berkahwin. Kahwin dalam umur 25 macam tu. Baru saya berani untuk keluarkan produk sendiri. Keluarkan produk sendiri sebab saya dah ada follower sendiri. Saya dah ada page, saya dah serius. Masa tu tak ramai penjual online. Kan tak ada orang ramai berani jual online. Saya masa tu tangkap gambar sendiri. Masa tu aktif di IG, FB ataupun di FB dulu. FB dulu. Tapi masa tu saya tak jual tudung saja. Saya jadi dropship dekat satu butik ni. Butik tu dia punya konsep bisnes dia adalah menjual baju-baju kain plakat. So saya jadi dropship. Saya datang kedai tu, saya tangkap gambar satu-satu, lepas tu saya markup harga. Jadi bila dah ada order tu kan, saya post masa tu. Sebab butik tu dekat je berdepan dengan rumah sewa saya tu. Jadi saya selalu alik. Daripada situ saya bina satu ruang untuk customer ni. Dia punya kita kenal minat dia apa. Dia minat baju apa, tudung apa, harga berapa. Study lah apa minat. Saya study lama juga. Masa umur 25 tu dah start nak kahwin. Duit pakai nak kahwin banyak. Kan? Yelah, nak kahwin pakai duit banyak. Jadi cara dia adalah saya target. Berapa yang saya kena belanja untuk majlis kahwin tu. Waktu tu saya dah target. Saya kata kalau kita keluar produk sendiri, untung kita besar lagi daripada kita ambil supplier dekat kedai-kedai biasa ni lah. Sebab kita bersaing main harga kan. Dekat situ bermula saya keluarkan produk sendiri. Okay. Lepas tu fasa dia memang lama sebab bisnes ni dia journey. Dia bukan macam bisnes ni bukan terus jadi kaya. Terus banyak duit. Tak macam tu. Kita slow-slow mula jual 20 pieces dulu. Lepas tu jual 50, lepas tu jual 100, ikut demand. Dia kena macam tu. Kita tak boleh. Permulaan yang masa puan ambil di macam yang mula-mula lah, puan ambil berapa kuantiti? Saya ambil dalam 60 yang masa waktu belajar tu. Waktu belajar tu saya ambil 60. Saya tanya kat kawan-kawan, korang nak tudung apa? Macam itu. Pakai bidang apa? Kita pergi cari, kita jual. Macam tu.
Sebab saya dari customer dulu sebelum saya decide nak jual apa. Kalau kita decide nak jual apa baru cek customer, saya rasa susah nak pergi jauh. Macam gitu. Lepas tu lepas saya ada anak pertama, ya masa tu saya buat team dropship, ada ejen-ejen lah tapi tak ramai sebab kita tak reti sistem ejen ni dia lain dengan jual biasa retail tu kan. Masa tu saya masih belajar lagi lah tentang bisnes ni, macam langgar dinding. Tak ada mentor, tak ada orang guide, kita hentam je. Pandai-pandai sendiri lah. Pandai sendiri. Lepas tu start ada anak kedua tu, saya rasa macam mana kita nak jadi suri rumah, kita nak jaga anak, tapi kita nak duduk rumah, tapi kita nak run bisnes. Susah. Ada pendapatan sendiri orang kata. Ada pendapatan sendiri. Ada macam susah. Sebab macam kita dalam masa yang sama kita nak bisnes, tapi kita nak fokus ke anak kita. Macam itu. Start tu saya dah slow-slow kurangkan kuantiti bulanan. Contoh macam bulan ni 800 selalu kan. 40 kayu tudung saya ambil. 40 tudung. Saya ambil berkodi-kodi, tudung banyak. Tapi masa tu saya macam, saya punya waktu dengan anak macam ni? Terhad lah. Macam susah. Kejar lah. Kita buat seorang-seorang, lepas tu buat dekat ruang bilik. Kita dah sediakan lah, macam saya buat office. Saya buat almari, letak, susun tudung-tudung tu. So saya ada ruang kerja saya sendiri masa tu. Lepas tu saya macam, sementara saya menjual tu, ramailah yang tanya, Puan tak ada jual burung ke? Boleh tak Puan ajar macam mana buat bisnes ni kan? Ajar sikit-sikit macam tu. So saya decide ramai orang nak buat income daripada di rumah. Saya decide saya kena sediakan satu, sebab tu saya buat e-book. Satu panduan macam mana nak start up, macam mana nak cari target market, kenal customer apa semua tu. Saya buat e-book. E-book tu dah dalam pasaran dalam 3 tahun dah. Jadinya bila saya buat e-book tu dan sambil-sambil tu saya ada jual retail jugalah. Tapi tak banyak macam masa mula-mula saya run bisnes tu. Masa tu di fasa saya rasa boring. Saya rasa macam tak boleh nak go sebab ada anak dua macam mana kan. Macam tu lah, dia campur-campur rasa macam tak, rasa down macam tu lah masa di fasa saya ada anak kedua. Dan saya buat e-book tu je lah. Okay. Kenapa bisnes tudung ni bisnes yang menarik dan menguntungkan? Tu lama nak tahu tu. Bisnes tudung ni dia ada potensi besar. Sebab dia adalah barang keperluan kita di fashion. Setiap wanita ni dia suka nampak cantik. Takkan dia nak pakai tudung tu sebulan pakai tudung tu. Paling tak sebulan dia akan beli 5 tudung. Dia ada demand. Sebab rakyat Malaysia ni kan ramai muslimah yang pakai tudung kan. Lepas tu saya fokus masa tu lah, saya fokus wanita-wanita yang suka repeat order ni adalah cikgu. Sebab dia takkanlah anak murid dia komen, cikgu kenapa cikgu pakai tudung yang sama kan? Yelah kan anak murid sekarang. Betul. So saya fokus, mula-mula saya fokus kat student. So harga student mesti bawah 20. Mesti bawah 30. Sebab student tak mampu beli tudung mahal. Yelah kira macam masih dalam bajet dia orang lah. Masih bajet dia orang. So kalau cikgu dia boleh beli mahal sikit. Kan sebab dia ada gaji. Macam tu lah. Semula-mula tu. Jadinya bisnes ni ada demand. Permintaan dia memang banyak, sangat besar. Lagi-lagi beli raya. Kan? Raya punya sale memang selalu 4 kali ganda. Ni dah kena siap sedia lah ni nak raya ni. Selalu kalau sale raya ni daripada tahun raya tahun ni habis, kita dah kena plan untuk raya tahun depan. Ada macam itu. Setahun kena naik kalau kita nak main betul-betul. Okay, dalam bisnes tudung ni, bisnes ni kategori bisnes fashion. So untung dia adalah 100%. Ikut margin dia. 100%. Kita boleh buat untung banyak. So tudung ni dia tak ada saiz. Dia bukan, dia bahan kering. Dia tak ada expired date. Kecuali macam kita buat design ni, untuk setengah tahun ni memang laku. Tengah Ina orang kata dia macam fashion kan, dia macam ada jatuh turun waktu fashion. So kita kena pandai study fashion apa semua tu. Lepas tu tak semua tudung yang kita jual orang pakai. Contoh dia macam kita dah macam saya suka tudung harga 60 ke atas. Contoh. Ada orang suka tudung harga 30 ke atas. So target market tu banyak. Dia peluang untuk buat bisnes tu banyak. Kita boleh jual kat
parents yang ada anak-anak kecil. Kan? Macam tu. Dia, itu nama dia kenal target market sebelum decide nak jual tudung apa. Tu je key point dia, kenal target market dulu. Sebab tu tudung buat bisnes tudung ni dia menarik. Dia macam setiap bulan kita fikir orang suka tudung apa, warna apa, fashion apa, corak apa kan. Tak adalah macam kalau jual makanan, okey, mi Bandung macam tu kan. Macam tu. Dia kena pelbagaikan lah orang kata. Dia boleh pelbagaikan. Besar, dia punya market tu besar. Lepas tu wanita ni dia ada satu habit yang tudung apa macam ni nak kata? Tudung dia akan berubah mengikut situasi. Dia macam okey, kalau pergi kerja tudung lain. Kalau di pasar tudung dia lain. Ya. Hantar anak tudung lain. Macam gitu. Dan warna pun lain. Biru pekat, biru cair, biru segala biru lah. Biru saja ada 10 kategori. Ya, 10 kategori biru. Itu wanita punya sifat. Kalau lelaki kita tanya warna apa ni? Biru lah. Biru. Kalau perempuan ada biru turquoise, biru sekian-sekian. Sebab tu kata senang nak menjual tudung ni, kita ikut selera orang perempuan. Orang perempuan ni dia membeli dengan nafsu dan juga emosi dia. Aduh, kalau terasa. Jadi kalau kita buat limit kan, okey, design ni kita keluarkan 100 pieces saja. Kalau puan lambat dalam masa sehari akan sold out. Tak tentu arah dah tu. Tak tentu arah, dia macam menggelabak-gelabak kan. So dia, sebab tu kata perempuan ni dia akan beli dengan emosi. Kita bermain dengan emosi dan juga dia mudah tertarik dengan sesuatu kecantikan. Yalah. Design baru, trend baru. Kadang warna tu dah ada pun tapi tak ada nak beli juga. Dah ada dah pun warna tu kan. Sebab tu cakap perempuan ni dia boleh kata tudung ni setiap bulan dia beli. Kalau saya punya regular customer, 20 tudung, 20 warna saya jual, semua koleksi dia beli. Wah, memang setia betul. Lagi kalau cikgu. Okey, hari ni dia kata orang lain, esok orang lain. Ada macam tu. Kalau boleh, kita buka satu kolam, kumpul regular customer, kita bagi dia setia je dengan kita. Biar dia beli burung banyak-banyak kita kan. Kita macam gitulah. Dia akan suka dengan cara kita bisnes bila kita pandai melayan dan ikut selera dia. Yelah betul. Okey, sebabkan kita buat bisnes, saya buat bisnes bermula daripada rumah. So banyak kos yang saya cut. Antaranya tak perlu sewa rumah, tak perlu sewa premis lah. Premis. Saya cuma fikirkan tentang bayar elektrik, bayar yang kita gunalah. Yelah, memang duduk rumah kan. Bayar duit internet, macam tu. Bil apalah. Adalah kita kena listkan kos-kos kau. Dia bukannya, bisnes ni bukan zero cost. Dia ada kos dia. Cuma boleh kita cut macam itu. Kalau bisnes daripada rumah lah. Dan antara dia adalah kalau ibu-ibu kat wanita-wanita kat luar sana berfokus untuk jadi isteri rumah tapi dia nak buat bisnes juga, ataupun ada orang yang dia dah ada kerja tapi dia tak cukup income, dia nak buat extra income kan. Boleh je bermula dengan bisnes tudung kecil-kecilan. Untuk sebab kebanyakannya yang nak start up ni bermula daripada kecil. Bermula daripada kos modal yang kecil. Okey, saya masa tu saya decide untuk buat bisnes kat rumah je sebab saya tak perlu hantar anak saya nursery. Sebab saya punya pendapat lah. Saya rasa saya takut nak hantar anak saya pergi nursery. Macam tu. So saya decide, saya sediakan, saya dan suami sediakan satu bilik untuk saya bekerja. Pukul berapa saya masuk? Kalau saya decide kerja office start pukul 10, pukul 12 stop. Saya pergi dapur masak. Nanti pukul 2 suami balik pukul 1. Pukul 2 saya sama masuk balik office. Sampai pukul 4 macam gitu. Kadang saya tetapkan juga kalau macam hari Isnin sampai hari Rabu saya fokus untuk layan customer je. Nanti saya akan seminggu saya buat postage 2 kali. Tapi sekarang dah senang. Kita tak payah pergi pos untuk hantar barang. Postman dah datang rumah. Postman datang rumah sekarang? Postman datang rumah. Kita ada banyak package. Ada Ninja Van apa semua tu. Dia ada buat servis untuk pick up barang. Lagi menarik, lagi memudahkan kerja kita lah. Sebagai wanita, saya bagi inilah sebagai saya seorang isteri rumah. Masa bekerja kita perlu setkan sendiri. Kita perlu disiplin. Jangan macam okey hari ni saya semangat, esok hilang semangat. Esok saya semangat, lusa hilang semangat. Ada semangat, lusa hilang semangat. Kita kena disiplin. Tetapkan pukul berapa mula kerja, pukul berapa stop kerja kan. Kalau saya sendirilah,
handphone tu saya letak kat office. Nanti time saya lain anak, saya tak pegang handphone. Masuk office kita pegang handphone macam gitu. Kira macam letakkan jadual kita lah, sekian-sekian waktu kena buat macam ni, sekian-sekian ni kena buat ni, sekian-sekian hari kena postage macam itulah. Kita kena decide sendiri, kita kena susun sendiri. Susun sendiri jadual kita lah. Lepas tu macam saya kalau untuk stok raya saya akan buat 4 kali ganda tau. Macam 4 kali? Macam contoh biasa sebulan 300. Sebab kita tak ada pekerja. Kita buat sendiri, sakit kepala sorang-sorang. Kalau untuk bulan 300, raya saya akan buat 3 kali ganda, 900 pieces. Saya akan buat pre-order. Saya dah share semua ni dalam e-book sebenarnya. E-book lah semuanya. So siapa yang macam ada yang pembeli e-book dia dah macam dah baca tapi masih tak nampak lagi jalan kan. Boleh je kontak saya, memang saya akan layan lah. Nak jawab soalan yang tertentu lah. Lepas tu sebagai macam saya bekerja kat rumah, setiap pagi mandi pagi-pagi macam orang lain pergi kerja. Itu macam cara kita nak motivasi diri kita motivasi lah. Semangat. Takkanlah pergi kerja kita pergi kerja tak mandi kan. Baju kelawar dia enggak kan. Mestilah rasa macam lembek, tak semangat, betul tak? So saya akan mandi pagi-pagi, make up lah, cantik-cantik kan. Macam kita nak pergi kerja kita. Macam nak pergi kerja. Semangat. Nanti anak saya tanya, "Mama nak pergi mana?" Nak pergi kerja lah macam tu. Lepas tu masa kita fleksibel. Kita yang tentukan. Kita kena serius, kita kena memotivasikan diri sendiri. Macam tu lah. Lepas tu saya bila stok raya ni terlalu banyak takkan saya nak pack seorang-seorang. Kadang-kadang suami saya tolong pack tudung kan. Kadang-kadang suruh adik ipar, "Jom dah datang rumah kan." Tak ada orang pack tudung. Saya ada hire part time. Okey, untuk part time. Tapi bukan setiap bulan lah, waktu-waktu macam raya. Waktu-waktu yang terlalu banyak stok. Untuk check tudung tu okey ke tak, apa semua. Lepas tu untuk bungkus tudung. Waktu tu saya mungkin sebab saya ni macam ramah orang dia kan. Jadinya yang membantu saya dalam bisnes ni banyaknya junior-junior. Junior saya, kawan-kawan, dia orang jadi ejen saya. Dia orang jadi ejen dropship. Dia orang jadi ejen yang pegang stok. Macam itu. Jadi saya punya model masa mula-mula tu lah. Model-model saya guna semua junior. Diorang lah yang jadi fotografer pun junior. So dia orang tak gambar. So saya masa tu sebabkan banyak nak cut cost, lagi pun saya macam tak reti sangat kan. Saya buat studio sendiri kat rumah, tak gambar sendiri. Nak cut cost, nak untung banyak kat tudung kan. Macam tu saya buat. Bisnes ni kita memang tak boleh buat sorang-sorang. Kita akan cepat down. Kita rasa macam tak ada orang yang pemikir. Adakah perlu kena ada mentor maksudnya kita? Waktu tu saya tak ada mentor. Tapi sebenarnya bisnes kena ada mentor. Sebab kita tak adalah langgar dinding. Langgar dinding kita hentam je asal jalan je lah, ada untung tak ada untung. Boleh je go kan. Saya belajar sini tu slow-slow sorang-sorang. Lagipun background family saya ni memang semua buat bisnes. Jadi kalau kita orang jumpa adik-adik, kita orang akan sembang tentang bisnes. Cakap kat saya kan, "Kak, macam mana nak buat marketing kak? Macam mana kak ini?" Itu. Kita orang memang adik-adik akan sembang pasal bisnes lah. Family bisnes lah ni, memang darah dah mengalir. Daripada kecil buat bisnes. Kalau saya daripada sekolah rendah dulu, jual air kotak. Macam dah biasa buat bisnes tu. Tak malu kadang-kadang orang bisnes nak bisnes tapi malu. Malu nak cakap. Malu nak berniaga tu. Kadang-kadang saya memang dalam bisnes memang kena ada mentor, kena ada orang guide. Supaya kita tak rasa down, kita macam tak sesat jalan. Dah jalan, tak jumpa jalan akhir. Sale jatuh, stok tak jalan. Kita tak nak ada benda tu. Kalau boleh memang ada mentor, ada orang guide. Orang yang mahir dalam bidang tu. Sebelum, macam saya cakap daripada awal tadi, sebelum kita decide nak jual apa, kita sebenarnya kena study kepada siapa kita nak jual. Kepada siapa kita nak jual, apa yang dia pakai, berapa harga yang mampu dia bayar. Ingat peserta semua tu penting tu. Tak semua tudung kita boleh jual. Macam contohlah, saya bawa tudung ni, saya jual dekat Puan Aida. Puan Aida belum tentu beli sebab Puan Aida bukan TSG color macam gini. Puan Aida pakai shawl. Yang saya jual ni bawal. Saya jual bawal, bidang labuh, bidang 60, bidang 50. Okey, Puan Aida tak pakai. Betul tak? Macam tu. Belum lagi lah sekarang, belum lagi. Tak, dia nak cerita tak semua tudung yang kita jual, orang tu pakai. Betul. Lepas tu, harga pun kena. Contoh, kita jual harga tudung 30, murah 30.
Tapi kita pergi promote dekat orang yang biasa beli tudung harga 120. Pasar malam bukan, ada setengah orang tu dah malam. biasa beli tudung harga 100 ke atas, dah biasa beli dark scarf contoh kan. Kita promote, kenapa dia tak beli tudung ni RM30 je. Betul tak? Kenapa dia tak beli? Padahal dia kaya. Ya. Sebenarnya kita salah target market. Betul. Dia ada cita rasa dia sendiri. Dia ada cita rasa dia. Dia cakap, alah tudung ni tudung market biasa je kot kan. Kita dah contohlah macam tu. Macam tu. Sama juga kalau tudung harga 120, kita jual ke orang yang biasa beli harga tudung RM10. Sampai ke sudah dia tak beli. Ya, betul. Itu saya cakap target market. Kenal dulu target market kita. Kita nak pasarkan pada siapa kan. Baru decide nak jual tudung apa. Dia macam itu. Bukannya macam kebanyakan yang beli ibu saya ni, mungkin dia ada skip baca step-step yang saya share tu. Dia ada skip. So dia kata gini, puan saya ni dah decide nak jual tudung sarung. Saya dah restock banyak dah ni, dalam 50 pieces, tapi tak laku. Kat mana saya nak jual? Dia macam gitu, kat mana saya nak jual? Lepas saya cakap, first kali belajar, kenal kepada siapa kita nak jual, baru kita decide barang apa kita nak jual. Macam tu. Kenal pembeli dulu orang kata lah. Kenal pembeli dulu, dia nak apa, dia demand dia apa. Kan, kalau kita decide macam jual tudung sarung ni, lepas tu kita tak tahu nak jual kat siapa. Susah. Dia akan merumitkan perjalanan dan merugikan kita. Macam gitu. Lepas tu berbanding kalau jenis-jenis tudung, dia ikut harga, dia ikut fashion juga. Kita kena research sendirilah, macam pandai-pandai fikir demand. Bukan pandai-pandai fikir lah, kadang-kadang sekarang kan kita dah ada satu apa ni, kita boleh undi kan, macam korang nak koleksi raya ni tudung printed tak? So kalau ikut berapa undian? Yelah macam kat IG tu kan kita buat polling berapa kan, kena survey. Barulah kita tak ada rasa macam hanguslah duit kita yang first ni sebab tak ada orang beli. Macam itu. Kita kena banyak step, banyak strategi sebenarnya yang perlu kita buat dalam bisnes tudung ni. Sebenarnya kalau tanya saya, ada orang tanya saya lah, puan, tudung paling senang nak jual tudung apa? Saya tak boleh nak jawab sebab dia subjektif. Saya tak boleh nak jawab. Kalau paling senang saya kata jual lah tudung kanak-kanak. Kanak-kanak nak pergi sekolah ke. Kanak-kanak punya selera lain, remaja punya selera lain, dewasa punya selera lain. Pilih. Kita pilih yang market mana yang kita nak. Dewasa lain, warga emas lain. So kita pilih, kita nak target market yang mana. Kalau pilih target market kanak-kanak, bukan kita nak jual kat kanak-kanak tu, kita nak jual dekat mak ayah dia. Ada yang nak semua nak semua. Tak boleh, sebenarnya susah. Tu kan dia kan nak kalau boleh nak tudung ni tapi semua orang boleh beli. Kan dia lah kita kan. Sebenarnya tak ada macam tu. Macam juga bisnes lain lah. Kan macam Kopok Lekor, jenama ni. Orang lain kata macam tak sedap. Tapi ada pilihan yang lain. Macam tu. Dia banyak pilih target market tu, dia punya selera lain, tekak dia rasa lain. Dia tak sama macam tekak kita. Yalah. Kita kena pandai study dulu. Senang ke susah study? Saya sebenarnya ada nak share cara nak study target market, tapi sebab tak boleh nak keluarkan slide tu kan. Dia kena search. Saya ada curut, saya susah juga nak share. Lagi saya nak share apa? Okay, kalau macam tudung kanak-kanak, kita aim tudung kanak-kanak tu usia berapa? Contoh daripada 5 tahun sampai umur 5 tahun sampai 10 tahun kan, contoh. So mak ayah, parents dia ni mestilah berusia sekian-sekian. Betul tak? Mak ayah dia mampu tak beli untuk harga yang kita jual. Sekarang tudung kanak-kanak pun mahal, RM25 mahal. Boleh tahan. Macam tudung dewasa kan? Betul. Macam itu. Kita nak, sebab kenapa saya cakap target market ni, kita kenal customer target market ni, kenapa saya cakap penting? Sebab nanti kita nak run ads tau, nak buat marketing. Nak marketing kita tak boleh nak tembak macam itu. Macam kita nak run marketing lagi, tembak je lah, semua orang beli kot. Sebab tak? Sebab bila kita nak run ads, ada setting yang macam kita fokus umur berapa kepada umur berapa. Lepas tu dia minat pada apa. Dia macam mana sistem tu berlaku, minat macam mana dia tahu kita ni minat apa. Sebab kita search kat Google, betul tak? Kita cari tudung sarung.
cik tudung sarung, nanti dia akan keluar iklan. Perasan tak kalau kita layan Instagram, tengah layan-layan tiba-tiba keluar iklan. Keluar pula. Nanti yang memanggil-manggil kita nak suruh kita beli. Lepas tu cakap, baru tadi siang kita cakap pasal tudung anak tudung sarung untuk anak kita. Dah keluar kan? Dah keluar iklan. Dia macam itu. Kalau kita tak kenal target market punya selera, susah kita nak buat ads tu, susah kita nak buat marketing. Macam gitu. Itulah salah satu sebab saya akan cakap benda yang paling penting adalah kenal target market tu dulu. Kalau lepas tu untuk permulaan kan saya tak suggest untuk keluar lebih daripada 2K. Tak boleh lebih daripada 2,000 ya? Lebih daripada 2K tu boleh. Lebih daripada 2K, kalau nak lebih daripada 2K, followers kena ramai. Kita dah ada regular customer. Marketing ni tak semestinya kita kena tak semestinya kita kena run ads. Kita boleh buat paid review. Kita boleh buat marketing mulut ke mulut. Mulut ke mulut macam cantik lah tudung kau pakai kan. Beli kat mana? Beli dekat Madiaska macam tu. Waktu saya mula-mula tu kan saya ni buat satu konsep sahaja bisnes. Bisnes tudung saya, konsep dia adalah tudung labuh. Bidang 50, 55 dan 60. Terus besar lah. Sebab demand saya, pada saya punya demand ni 45 tu kurang. So saya tak keluarkan. Jadi bila ada orang contact, dia cakap, puan tak keluar bidang 45 ke kan? Saya tak keluarkan sebab demand ni sikit. Sebab saya tak nak rugi. Yelah. Walaupun permintaan tu ada, tapi sangat sedikit, saya tak berbanding yang bidang besar. Macam gitu. Saya buat macam tu. So saya pilih satu konsep tudung labuh. Jadinya bila customer nak cari, saya pakai tudung labuh, kat mana saya nak cari? Saya cari dekat IG shop ni. Saya cari kat Shopee ni. Sebab dia je ada jual tu. Sebab tu saya cakap kena jelaskan konsep bisnes kita. Jangan campur aduk. Saya jual tudung sarung, saya jual tudung harga mahal, saya jual tudung harga murah. Bercampur-campur. Jadi orang tak nampak konsep bisnes kita. Ada juga orang yang pilih konsep tudung dia semua berkonsepkan bunga orchid. Jadi dia letak nama bisnes dia tu orchid. So saya suka tudung bunga, saya suka bunga orchid. Kat mana saya nak cari tudung bercorak orchid? Dekat sini. Mudah. Dia kena cipta satu macam mungkin kelainan yang menyebabkan orang datang nak beli kat tempat kita tu Konsep tu kena jelas, jangan serabut semua nak jual. Semua nak macam marba je. Jadi kalau semua nak jual, yang tu laku, yang ni tak laku. So yang tak laku ni kita nak buat macam mana? Takkan nak jual harga RM1. Terbakar kita punya modal. Pentingnya study lah tentang selera, perangai potential customer ni. Tadi saya cerita pasal kena target market kan. Study perangai potential customer ni pun penting juga. Sebab ada juga customer kita yang macam 3 bulan baru beli satu tudung. Tengok situasi. Kalau bulan puasa, permintaan dia tinggi. Kan? Saya akan beli banyak. Contohlah 5 tudung. Buat combo. Jadi bila permintaan untuk bulan puasa banyak tu memang kena double ataupun triple kan kita punya stok. Buat combo. Kalau nak laris cepat, buat combo. Kalau jual selai-selai, bolehlah, tapi dia eksklusif. Harga mahal. So buat selai. Beli selai, tak ada combo. Kalau nak jual, nak stok tu laju, buat combo 3, 5. Dapat free gift contoh macam tu. Tapi saya tengok banyak bisnes yang bagi free gift. Saya tak tahu dekat mana untung dia dapat. Kan nak bagi gift lagi. Nak bagi gift lagi. Harga dah murah sangat, dah habis dah ni. Ni macam nak belanja orang. Sekarang saya terfikir macam mana dia orang boleh letak harga macam tu sekali. Ataupun dia nak clear stock macam tu. Ataupun mungkin marketing dia bagi dulu. Jadi orang dia dah kumpul follower. Macam saya pula. Macam dia dah kumpul follower. Lepas tu barulah dia jual. Macam dia mungkin dia nak branding, orang nak kenal ke macam mana. Ada juga saya, kalau saya buat macam tu, saya buat macam tu juga. Tapi saya buat dengan saya punya ejen. Masa tu ejen dropship saya ada dalam 30 hingga 40 orang. Saya bagi free tudung. Masa tu saya bagi free seorang satu helai supaya diorang ada feel nak promote. Diorang pakai tudung tu, pegang kain. Kan senang nak jual. Nanti bila macam dropship dia tak pegang stok. Jadi ni macam feeling untuk menjual tu susah sikit. Takkan dia nak promote gambar je kan, tak promote muka sendiri. Sekarang kan bisnes semua
personal branding kena buat. Kena tunjuk muka sendiri. Bisnes zaman sekarang lah kan. Jadi kalau dia ada tudung tu, dia pakai, dia pegang, dia senang nak promote. Macam tunjuklah, okey tudung saya ni ada kelebihan ni. Tak payah tiup. Tak payah tiup, tak payah nak berejar-rejar depan cermin. Tunjuk cerita kelebihan tudung tu. Harga murah. Tapi dah bertahun-tahun saya pakai still cantik. Tak ada lah bulan-bulan keluar. Kita cerita pasal kelebihan tu. Sebab tu saya bagi free dekat dropship saya dulu. Supaya diorang ada feel nak menjual, kenal tudung tu, kenal produk sebelum nak promote. Kebanyakan sebenarnya kalau nak cerita pasal buat sale banyak ni, sale banyak adalah atas bantuan ejen. Atas bantuan ejen dropship, ejen stokis. Sebab kalau nak buat seorang-seorang, 100 pieces tu memang susah nak jual sebenarnya. Kecuali lah kita artis, kan? Jual artis jual 100 pieces 1 minit sold out, betul tak? Kalau kita ni tak ada sesiapa, kita orang biasa. So nak tak nak, kena buat ejen dropship tu sebagai ejen kita, ejen marketing kita. Kita dah kenal, tadi kita dah kenal target market. Berfokus pada satu sahaja pun boleh. Kita fokuskan umur daripada 20 hingga 25. Kan? Okey, tudung yang diorang mampu beli harga 30. Kita tentukan satu saja konsep. Bidang berapa? Bidang 20 contoh. Okey, senang kita nak buat ads ke apa ke tu nanti senang. Dan fokus fokus. Buat slow-slow, fokus satu benda dulu. Jangan tamak. Yalah. Sebab diorang fikir buat bisnes ni kita cepat kaya. Sebenarnya bisnes ni journey. Ada masa jatuh turun dia kan. Okey, lepas tu kita kena buat misi dan visi tu dengan jelas. Kalau kita tak ada misi dan visi, memang kita cepat down. Ke mana kita nak bawa bisnes ni pergi? Adakah untuk okey cukuplah sale bulan ni 5,000, saya ambil lah 1,000. Cukup macam tu, macam tak. Tak ke mana? Kena contoh misi dia gini. Saya nak bulan ni jual 1,000 pieces. Visi dia jauh. Sebab satu hari saya nak buat kat butik, saya nak buka warehouse, saya nak jadi pemborong. Saya nak jual burung kat orang. Ya, saya tak nak jual cerita tu ada lah, kena ada cerita-cerita tu kena ada. Dalam bisnes kena buat macam tu, kena buat misi dan visi. Lepas tu buat short untuk hari ni saya target jual 20 pieces. Kalau tak sampai 20 pieces saya tak stop. Dia kena buat macam tu. Supaya kita serius. Kalau macam saya tak ada market kan, lantaklah tak ada rezeki. Ada lah gitu. Allah tak bagi kita rezeki kot macam tu. Hari ni tak ada rezeki. Kan? Senangnya cakap macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita ada target, kita minta ke Allah, seiring lah. Sebenarnya senang. Kita dah kenal target kita dah tahu cara macam nak promote, betul tak? Targetkan satu hari jual 20 pieces. Kalau tak dapat 20 pieces, saya tak stop. Boleh buat macam tu. Lepas tu sebulan, saya nak jual 500. Setahun, saya nak jual contoh 10,000 contoh. Tapi jangan pergi jauh sangat. Jangan macam hari ni saya nak sale, bulan ni saya nak sale 5,000, bulan depan saya nak 10,000. Susah. Dia kena macam okey, mula 5,000, lepas tu 7,000. Dia kena tetapkan sasaran tu yang munasabah lah. Munasabah lah yang kita boleh capai. Nanti kalau tak capai kita stres. Macam bolehlah kita rasa macam bisnes ni tak ada harapan. Ada sesi soal jawab. Ada lagi tak perempuan boleh sampaikan lagi? Kita banyak soalan ni, kita tengah kumpul soalan peserta ni. Ada satu lagi saya nak share. Kebanyakan orang yang nak start up bisnes ni, dia rasa modal tu ada 500. 500 ni kena habis dekat 500 ni kena habis dekat stok saja. Sebenarnya salah. Berani untuk invest dekat marketing. Okey. Contohlah, saya bagi contoh saja, jangan buat nihau pula. Okey, modal 300. Marketing kita kena save macam invest 200. Kena buat macam tu sebab lebih kurang hampir separuh tak, saya buat contoh saja. Buat contoh ikut stok. Kalau saya buat marketing ikut stok. Kalau stok sikit, bajet marketing tu sikit lah. Kalau stok tu banyak sangat, marketing tu kena besar. Dia kena pandai buat kiraan tu, kena pandai sendiri lah kan. Sebab tak semua orang tahu invest marketing ni mampu buat sale yang banyak. Sebab dia rasa duit modal tu hanya habis kat stok saja. Tiba-tiba kita lupa bahagian marketing. Dan sebenarnya marketing banyak. Boleh buat Google Ads, IG, Instagram lah, apa semua tu kan banyak lah. Kena explore lah, tengok kena buat paid review. Paid review ni pun sebenarnya ada cara dia. Kan?
Saya ada buat salah jugalah masa bayar pack review ni. Saya tengok orang tu kata Insta Famous ni dia punya kos buat pack review murah. Saya pun macam bolehlah ni bayar kat dia kan. Kita bagi tudung kat dia, dia takkan bajet cantik. Sekali bila lepas dia upload gambar tu, tak ada orang beli. Tak ada orang PM pun. Aduh, duit dah habis lah ni. Tudung kita dah bagi free kan. Lepas tu gambar memang cantik lah. Lepas tu barulah saya study lah followers dia lelaki. Aduh, salah rupanya. Salah. Dekat situ saya study tau. Kalau saya nak bayar, nak buat paid review dekat Insta Famous ni, saya study dulu. Dia tahu juga kena followers dia juga. Followers dia pakai tudung apa. Aduh, kenapa dia follow Insta Famous ni? Mesti sebab dia suka Insta Famous ni pakai baju apa, tudung apa, betul tak? Macam gitu. So, bila saya study, saya bayarlah. Tak kisahlah dia kata, okey, untuk satu dia akan ikut macam satu feed ni dekat dia punya page harga 200 contoh kan. Saya bayar 200, saya bagi tudung. Saya dah study dia punya followers apa kan. Terus berdua-dua dalam masa satu hari tu habis stok saya. Sebab saya study. Saya study dia punya followers pakai tudung apa. Kena buat macam tu. Jadi bukannya tangkap muak orang kata asalkan famous, banyak followers. Sebab saya dah pernah terkena. Bayar-bayar, aduh tak ada sale langsung. Bazir duit. Bazir tudung. Okey, kita banyak soalan ni sebenarnya Puan Madiha. Okey, ni antaranya Aida yang sempat baca lah Jadi kalau siapa nak hantarkan soalan boleh hantar lagi, kita boleh bacakan. Okey, salah satunya ni daripada Puan Arni Hashim. Dia kata, apa formula asas untuk letak harga tudung jualan? Formula asas mungkin dia nak tahu, bagi saya mungkin berdasarkan harga kos dan juga mungkin keuntungan berapa kita boleh letak ambil ke macam tu, mungkin dia nak tahulah. Okey, kalau ikut pengalaman saya lah. Saya selalu akan letak bagi untung double ataupun lebih daripada double tu. Sebab kita banyak kos tersembunyi sebenarnya. Bila kita jumpa supplier, dia kata harga tudung ni saya bagi selai RM6. So kita fikir modal kita adalah RM6. Sebenarnya tak. Kita akan bayar bil-bil bulanan. Kita akan bayar photoshoot kalau nak buat photoshoot. Kita akan bayar marketing. Dan gaji kita juga. Gaji kita. Kalau tak ada untung, tak ada gaji kita. Kita kena buat gaji. Jangan rasa macam duit company tu duit kita pula kan. Kita kena bayar gaji. Untuk selamat, dia sebenarnya ada application untuk kira margin. Ada application, nanti search application untuk kira margin tu. Letak harga modal, lepas tu kira. Kalau nak selamat, kena buat harga double ataupun triple. Contoh, modal dalam RM20, letak harga RM60. Dan harga tu tak boleh letak suka hati. Kita kena tengok kualiti kain. Kalau macam kualiti tak cantik kan, tak sedap lah kalau orang pakai macam terkeras terkejut kan. Tak mahal pun tak padan. Contoh dia beli dia beli kat Jalan Tan RM6. Sekali dia jual harga RM50, tak padan. Dia tengok padanan material juga. Material lah, kena kualiti elok, kita boleh lah nak letak dia base sikit, mahal sikit harga dia kan. Sebab kita nak regular customer, kita nak orang repeat order. Betul, repeat beli. So kalau macam first impression dia dalam gambar, cantik ke model ni yang cantik. Kan? Bila kita pakai tak cantik. Bila kita pakai tak rasa macam kain ni best lah. Tak best. Bayar mahal dah. Yelah. Kena pandai letak harga lah. Kalau saya nak selamat, buat triple punya harga. Triple Patut orang kata kos tudung ni untung besar. Untung besar. Banyak. Untung besar. Triple Kalau saya suka letak harga untung 20 ke atas. Sebab pembeli ibu saya ada yang letak, puan boleh tak saya ambil untuk RM5 tu? Yelah, kadang-kadang nak jimat ataupun macam takut tak sampai. Ada setengah-setengah ni tak sampai hati nak jual mahal sangat, takut tak ada orang beli. Dia kata gini, saya tengok kat Shopee harga dia RM10. Takkan saya nak jual 20 cik kan? Saya cakap letak value dekat bisnes awak. Kan? Orang tu jual, betul tak orang tu jual tudung yang sama dengan kita? Betul, kita banyak pesaing. Tapi letak value, kenapa orang kena beli kat kita? Dekat kita dapat harga combo. Lepas tu kita akan bagi dia contohlah orang bagi apa orang panggil, kalau kita beli dapat point lah, contohlah bagi value ke orang. Kita macam itulah nak cerita. Kalau kita rasa kita bersaing harga kan, sampai sudahlah main harga. Okey, kita ada lagi satu Puan. Soalan daripada Puan Amy. Dia kata, adakah sebarang tip pembelian tekstil dan hantar kepada penjahit untuk keluarkan tudung? Maksudnya dia beli kain lah, dia hantar. Ada tak apa-apa tip nak kongsi? Ikut pengalaman saya, saya mesti tak reti. Saya kan main langgar dinding je. Saya beli 20 roll kayu. Saya tak beli meter, saya beli kayu. Saya hantar dekat tailor tu sebab murah. Bila dapat dekat saya kan, banyak kain rosak. Aduh, sayang. Kena minyak mesin.
Lepas tu mesin dia rosak. So benang dia tu Kait situ. benang dia tu macam susah nak cerita Kalau benang yang cantik dia akan macam padat Rapat. Dia rapat. Bila mesin terosak, dia punya benang tu jarak-jarak. Tapi saya dah terhantar Dah berapa kayu dah tu hantar tips kat dia dia? adalah kita potong 1 meter, kita bagi kat dia. Tunjuk dekat saya hasil. Hasil yang orang jahit tu boleh buat. Ataupun tunjuk kat saya contoh. Dia katalah okey nak baby sim kan. Tunjuk kat mana. Okey kalau kita rasa macam oh cantik dia jahit. Tengok macam mana kilang dia buat kerja. Yelah. Jangan hantar satu kayu. Jangan satu kayu. 1 meter dulu. Kita test dulu. Tengok puas hati ke tak jahitan dia. Saya kerugian banyak kain masa tu. Banyak macam topuk-topuk minyak apa semua kan. Betul lah. Benda ni mengajar pengalaman tu kata memang Lepas tu mahal kalau kilang Malaysia ni, tukang jahit dia, kalau orang tu lokal harga dia mahal. Buat tukang jahit. Kalau orang luar murah sikit. Macam tu pula. Dia main harga macam tu. Main harga macam tu Dan saya punya tips nak cari tukang jahit, cari yang dekat dengan lokasi kita. Supaya kita boleh selalu datang datang tengok bila nak siap belum. Apa awak buat kat kain saya kalau saya dapat kain saya 30 meter. Kenapa tudung saya dapat 20 pieces? Sepatutnya saya dapat 25 pieces macam tu. Mana lagi 5 meter. Macam tu. Tu semua duit. Iyalah betul. Dan jangan buang kain. Kalau boleh lebih kain tu buat pudah ke. Kira manfaatkan jugalah buatlah apa tudung baby ke tudung budak je. Tudung budak ke. Kain tu. Okey. Okey, dia ada lagi pada Encik Saha. Kita ada juga peserta lelaki ni. Saha dia kata, apa perancangan untuk mengembangkan lagi bisnes tudung ni? Adakah ingin mengeluarkan produk baru? Ya. Saya visi saya yang terkini ni, saya dengan tim saya, kita ada keluarkan package pembelian burung. Kita keluarkan produk sendiri. Tapi kami tak letak brand. Tudung tu boleh letak Yelah untuk startup orang yang nak mula bisnes ni, dia nak ada jenama dia sendiri. Slow-slow naikkan jenama. So kita keluarkan tudung printed ataupun tudung plain yang tak ada jenama. So bila kita jual burung, orang tu boleh letak tag. Supaya jadi jenama dia. Dan kami punya konsep yang terbaru ni, saya boleh guide. Termasuk sekali package, kita akan sediakan 3 package. Saya guide one to one. Macam mana nak clearkan stok tu. Macam mana nak buat iklan, macam mana saya akan ajar. Lepas tu boleh letak brand sendiri. Kita tak letak, saya tak letak macam ni kan. Saya letak hood scarf. Yang tu tak. Saya bagi kosong. Kosong je lah. Kita pandai lah nak letak nama sendiri ke apa. Yang tu kita punya projek yang latest. Menarik boleh. Menarik. Okey, lagi ada daripada Puan kejap yang saya tengok ni Puan apa? Haifa Selamat. Dia kata orang jual tudung ni ramai sangat. Bagaimana saya nak pastikan tudung saya ni tak tenggelam betul. Yang bab tudung gitu sampai tak tahu ni ada jenama ni memang tak tahu, tak terpilih. Jadi dia kata macam mana dia nak pastikan jenama dia tak tenggelam. Okey. Betul dekat pasaran banyak pesaing. Tapi macam yang saya cakap awal tadi, setiap orang minat dia berbeza-beza. Pilih satu konsep. Konsep tu penting. Contohlah, kita ada tudung, kita jual tudung bidang kecil, bidang 45 sahaja. Orang lain pun jual bidang 45 kan. Tapi kita buat konsep lain sikit. Kita punya lain sebab ada ni. Kita punya ni ada chop dia sekian-sekian. Macam tu kita kena buat kelainan. Jangan main harga pula. Untung tak ada nanti. Memang pesaing memang ramai. Kita nantikan. Kita pandailah kena cari keunikan kita punya produk tu kan. Kena ada value. Okey. Kita ada tadi daripada Puan Nur Azia, dia kata pendapat Puan ada beza tak bisnes tudung dengan produk-produk makanan? Ada. Beza. Margin dia pun beza. Kalau semalam saya borak dengan kakak saya kan. Kakak saya dia buat makanan baby food. Kita borak-borak pasal margin keuntungan lah. Dia kata sebenarnya yang paling senang buat keuntungannya adalah keuntungan fashion. Berbanding dengan makanan. Makanan dia main dalam margin sikit. Kalau nak bandingkan dengan fashion. Tapi risau tadi luput pun dia, expire produk kan kalau makanan kan. Makanan boleh je nak buat. Bisnes apa-apa pun boleh je. Ada berpotensi bila ada demand, tu je. Betul.
Okey, mungkin ni daripada ramai ni masuk bertalu-talu ni soalan daripada ni. Okey, ni yang mana sempat yang Aida akan bacakan. Daripada Puan Zeti Aina, dia kata berapa modal dan kos untuk memulakan bisnes tudung jenama sendiri dari rumah. Selepas tolak kos, betul ke boleh jana untung sehingga RM15,000 sebulan? Dia nak tanya tu, betul ke? Okey, cerita pasal RM15,000 sebulan ni sebab saya dah ada follower sendiri. Saya dah ada regular customer sendiri. Setelah berapa tahun bertapak tadi? 12 tahun ke berapa? 8 tahun. 8 tahun. Okay, maaf. Masa tu sebab boleh buat keuntungan sampai 18-15K tu bila kita dah ada customer kita sendiri. Kita dah ada platform kita sendiri. Dah ada repeat repeat customer lah, regular dan customer. kena pandai buat marketing. Kena invest pada marketing. Tak berkira lah bab marketing. Tengah orang bab marketing ni memang berkira sikit kan. Tak ada bajet dalam marketing. Macam mana kita nak orang datang kat kedai kita, kita tak buat marketing. Kita tak war-warkan kat mana kita jual. Macam mana orang nak cari? Okey. Ada tadi tanya ni daripada Puan Zamina Hassan, dia kata bila masa terbaik untuk mulakan bisnes tudung ni? Masa terbaik katanya. Bila? Esok. Sekarang. Sekarang. Dia tak ada masa. Tak ada masa dah Ikut kita punya. Kalau kita rasa macam bersantai-santai dengan income yang kita ada, bolehlah mula tahun depan. Kalau kita rasa macam banyak guna duit ni lepas ni kan, kena mula sekarang. Mula sekarang, betul? Mula daripada kecil-kecil. Kalau package yang saya sediakan ni bermula daripada 10 pieces je. Kalau beli dekat pemborong lain, diorang akan jual 20 pieces. Banyak. Tapi package yang kita sediakan ni nanti 10 pieces pun boleh kita buat. Lepas tu saya ada buat panduan ibu tu, dia macam kebanyakan yang beli ibu ni berjaya buat tudung. Buat tudung jenama sendiri. Mungkin yang permulaan tu macam mungkin malu lah nak jual kat Instagram pun tak pandai nak post macam mana. Mungkin boleh jual dengan kawan-kawan dulu ke jiran, duduk taman, semara ipaduai semua kita boleh jual dulu kan. Tapi orang bisnes ni memang tak ada rasa malu. Macam mana? Alamak. Macam mana nak berniaga kalau ada malu? Tak. Itu yang paling penting tak boleh nak malu. Ya, tak nak berniaga. Kita kena tak adalah rasa malu. Kalau rasa malu macam mana nak jual? Okey. Buat permulaan, ni ada lagi satu yang kita. Buat permulaan, adakah lebih elok saya beli tudung secara borong, kemudian menjual dan menjenamakan semula, atau saya upah orang untuk menjahit dan menjual tudung? Sebab dia ada situasi, dia nak tahu buat permulaan ni mana satu dia nak pilih. Permulaan dia saya suggest sebaik-baiknya adalah jual produk orang lain. Sebab orang tak kenal kita. Orang tak kenal kita, orang kenal brand orang tu. Tapi kita boleh jual. Macam saya pun 5 tahun saya jual produk orang lain. Lepas dah ada ramai customer, kita dah boleh bajet. Okey, kalau kita launch 500 pieces ni boleh habis berapa minggu. Kita dah boleh target sebab kita dah lama jual. Sebaik-baiknya adalah jual produk orang lain dulu. Letaklah brand. Kalau tak ada brand, fikirkan brand. Letak kita punya nama kat situ. Slow naik. Mula dari bawah lah, orang kata sikit-sikit macam tu Okey, lagi ada daripada Kasih ni, dia kata macam mana nak handle ejen-ejen jualan tudung? Boleh pun kongsikan tipsnya. Ejen-ejen jualan tudung. Kita ada ejen, macam mana kita nak handle ejen? Mungkin cara yalah macam mana kita nak handle ejen dengan produk kita ni lah. Jual ejen kita kena selalu guide dia lah. Kita kena selalu tanya masalah dia apa. Kalau dia ada masalah masa, kita ajar dia susun masa. Kalau dia ada masalah kewangan, kita tak boleh nak tolong. Tapi kalau dia ada masalah peribadi dia sendiri, ketua apa-apa hal pun, ketua memang kena pandai lead. Macam mana nak settlekan masalah tu, kena sama-sama bincang lah. Sama-sama janganlah kita dah jual dekat ejen tu, kita biar je dia. Kena guide lah, kena bagi panduan dia macam mana tips. Kena buat sistem. Sama ada kat Telegram ke. Buat sistem kat Telegram, senang buat sistem. Okey, banyak sangat perkongsian yang memang menarik. Mungkin Puan ada kesimpulan, ada apa-apa lagi nak disampaikan buat para peserta yang nak mulakan bisnes tudung ni dari rumah. Mungkin ada apa-apa nak dipesan, pesan terakhir? Saya harap wanita-wanita kat sana berani untuk berbisnes. Sebab majoriti semua orang ada bisnes. Sama ada join MLM ke, bisnes sendiri ke, semua orang dah buat bisnes sekarang. So kena berani dan bermula dari sekarang. Mulai dari sekarang jangan tunggu-tunggu Okey, setiap akhir kata mohon maaf jika ada sebarang salah silap sepanjang webinar ini. Saya Aida, kita bertemu lagi dalam siri webinar akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.